Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli arwahi abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina amanu. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah pun sampai pada tahap kehidupan kita di bulan Zulhijjah sekarang ini. Ya, dan juga bersyukur pada Allah kita sudah berada pada hari 9 Zulhijjah. Dan hari ini merupakan hari 9 Zulhijjah besok. Dia sebab tarikh Islam ni dia bermula pada waktu Maghrib. Jadinya apa yang penting pada kita pada malam ini, perbanyakkanlah ibadah kepada Allah. Sahabat-sahabat kita yang berada di Mekah sedang menunaikan ibadah haji, pergi ke Padang Arafah, dan mereka berkumpul di sana. Mereka tidak disunatkan puasa, mereka diminta berada di sana, dan kalau nak puasa juga makruh, tak dibagi. Sebab di sana panas. Ya, panas sekuat. Tapi tak apa, hidup insya-Allah. Kemudian doa mereka mustajab. Sebab mereka berada di sana tetamu Allah. Dan amalan mereka di sana doa tak berhenti. Membaca Quran dan berzikir dan berdoa. Minta pada Allah. Masanya kita pun sedia maklum, iaitu tak lama lagi masuk saja waktu zuhur di sana, iaitu kira-kira lebih kurang isyak di sini. Kita sembahyang fardu isyak sampailah waktu asar sebenarnya. Waktu asar kita sampailah waktu isyak. Jadi masa pun dekat nak habis dah ni. Ya, jadi perbanyakkanlah duduk ni iktikaf dan juga baca ada doa. Sambil-sambil itu kalau tak ada apa-apa, ya, baca ada doa yang disebut yang bagus, yang elok, ya. Antaranya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita baca banyak. Kalau boleh sampai 300 kali. Malam ini kita bawa kita boleh, tapi tidak ada nas daripada hadis Nabi mengatakan yang itu merupakan kemestian. Tapi apa yang penting pada kita, kita berdoa pada Allah. Banyakkan doa. Walaupun doa itu hanya khusus kepada mereka yang berada di sana Padang Arafah, tapi kita juga dapat sama insya-Allah. Mudah-mudahan itulah dia, kerana Allah bersumpah dengan nama Allah, di mana Allah menyebut wal fajr walayalin ashr, demi waktu pagi
Jadi Al-Fajr itu khusus. Apa dia? Subuh awal Zulhijjah pada 9 Zulhijjah. Itulah ulama mengaitkan di situ. Kemudiannya pula walayalin ashr, dan juga malam-malam yang dihidupkan selama 10 malam. Jadi ya, kita perbanyakkan beribadah kepada malam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kita keampunan, kerana 9 Zulhijjah ini yang dinamakan sebagai hari Arafah. Orang Islam sana yang menunaikan ibadah haji semua di sana, dan itulah puncak ibadah haji. Puncaknya ialah berada di Arafah. Siapa yang berada di Arafah, teruskan amal-amal yang lain. Kalau di Arafah tak ada, maka malanglah kita, kena buat datang sana hanya sebagai umrah ya. Jadi kena ada ya pada hari Arafah. Kalau demam pun, kalau sakit pun, ya pihak tabung haji biasanya dibubuh dalam ambulans, bawa dengan ambulans sekali. Duduk sekejap di sana. Kemudian lepas tu agak sedang, bawa balik semula ke hospital. Lepas tu yang lain tu buat kemudian. Ya, ada yang diupah, ya ada cara yang boleh upah. Tapi kalau Arafah tak boleh. Kena kita berada di Arafah. Jadi ya, mudah-mudahan kita doakan mereka dapat beribadah dan menjadi tidak ada balasan. Tuhan kata, Nabi kata tidak ada balasan melainkan al-jannah. Laisa lahu jazaa illa al-jannah. Tidak ada balasan untuk orang yang menunaikan haji ini melainkan syurga. Jadi kepada mereka yang dah menunaikan ibadah haji, alhamdulillah. Yang belum, ya cari peluang. Cari peluang untuk menunaikan ibadah haji, kerana ibadah haji ini kewajipan. Kalau dah cukup syarat kita, dah ada syarat-syarat, dah dijemput kita ke sana oleh tabung haji yang menguruskannya, kita tak mau pergi, itu berat kita. Ya, kecuali kalau dah doktor pun dah menasihatkan tak usah pergi, ataupun tabung haji sendiri tak jadi nak bawa disebabkan penyakit yang agak teruk. Jadi itu lain cerita. Tapi kalau kita sihat, tidak ada masalah apa-apa, tak mau pergi, jawabnya Nabi kata, pilihlah antara dua, matinya nanti sama ada Yahudi ataupun Nasara. Jadinya kita cari jalan untuk menunaikan ibadah haji. Ya, bila kita dah menunaikan ibadah haji, rasa lapang kita, kerana ya kita rasa satu kewajipan yang amat ya perlu kita laksanakan seboleh-bolehnya, sedaya upaya kita kena buat juga. Wallahu a'lam. Dan yang pentingnya pula, bila mana kita berada di Arafah tadi, kita berdoa pada Allah, kita pula dikendaki berpuasa besok. Ya, besok 9 Zulhijjah, maka sudah masanya kita berpuasa. Paling koman memadai hari itu kita puasa esok. Hari lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni katakan tak dapat keuzuran kita. Tapi kalau boleh hari Arafah ni kita puasa. Kerana orang yang berpuasa ni doanya juga ia diperkenankan oleh Allah. Orang yang berpuasa doa makbul. Ya, manakala mereka memang sudah berada di Arafah. Kita ni tidak. Jadi kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita juga berjaya di sana, dapat menunaikan ibadah satu hari nanti. Pokok nak pergi ke sana, ataupun ya lakukanlah kalau kita dah pergi haji dah, nak lakukan umrah, bolehlah buat umrah. Ya, kalau hajinya agak berat sikit sebab tabung haji, bila mendapat maklumat yang kita ni dah pergi haji dah, ini kali yang kedua nak pergi, dia takkan bagi dah kita bayaran yang rendah macam biasa orang muasasah. Tapi kita akan diminta biasanya ikut package apa nama sebut, package swasta ni.
Ya, mereka suruh kita bersedialah duit sebanyak 20,000 seorang untuk pergi. Jadi kita berdua suami isteri katakan 40,000 lah bersedia. Gitulah. Ya. Mudah-mudahan insya-Allah kalau rezeki kita ada, insya-Allah kita akan dapat juga nanti. Apa yang penting pada kita sekarang ini, ya, bila mana kita berpuasa di bulan Zulhijjah, awal 10 Zulhijjah itu paling kurang pun sehari saja, 9 Zulhijjah iaitu hari Arafah saja aku puasa. Besok hari Arafah sunat kerana Allah Ta'ala. Kita pun puasa esoknya. Ya, tapi jangan terlampau meraya sangat. Panas sangat ni. Ya, panas, terasa agak panas dia pun. Ya, kalau kita duduk dalam masjid, insya-Allah tak ada panas, sejuk, sedap, ya, aircon. Ya, kalau di rumah pun ada aircon, pasang aircon, insya-Allah taklah berat sangat. Tapi kalau tak ada aircon, tak mandi. Ya, panas badan kita. Allah akan ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Itu puasa, itu kelebihan Arafah. Orang yang berpuasa ni, Allah akan ampunkan dosanya setahun yang lalu dan ya, setahun yang akan datang. Awal-awal dah diberikan. Tapi kebanyakan dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa kecil tak ada. Dosa kecil pun kalau selalu dibuat jadi dosa besar juga. Jadi kita kurangkan dosa kecil itu. Dan manakala dosa besar pula, ya kita banyakkan bertaubat pada Allah, minta ampun selalu. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, kita bawa selalu, ya, berbanyakkan ibadah tu. Dan sebenarnya 10 Zulhijjah ni banyak amal-amalan yang paling bagus-bagus, yang elok. Perbanyakkan membaca Quran, tu lagi. Ya, banyakkan baca Quran. Kalau boleh cari jalan khatam Al-Quran. Tapi kalau nak jalan singkat ada juga. Ya, kita baca beberapa surah yang tertentu, kita bagaikan sudah membaca Quran banyak, ya. Sebagai contoh, kita ambil, saya contohkan sini. Baca Fatihah 3 kali. Ya, Fatihah 3 kali. Menyamai sekali membaca Quran. Fatihah. Baca Fatihah 3 kali. Ulang sebanyak 3 kali. Kemudian kita baca Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Berapa kali baca? 2 kali. Sekali kita baca menyamai bagaikan kita membaca separuh Al-Quran. Bila kita baca 2 kali, bagaikan kita sudah khatam membaca Quran. Ini, ya, ada ulama mengaitkan macam tu. Buat. Yang ketiganya pula surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun kita baca 4 kali. Kerana sekali kita baca menyamai suku Al-Quran. Jadi bila kita baca 4 kali menyamai, kita sudah membaca Quran, pahalanya, ya, penuh sampai khatam. Dan akhir sekali kita baca surah Yasin sampai habis. Yasin sampai habis. Bagaikan kita membaca Quran sampai khatam 10 kali Yasin. Ya, 10 kali kita baca Quran sampai habis dengan kita membaca Yasin saja. Jadi jumlah semua Yasin, ya, 10, Qul huwallah sekali 11, Al-Kafirun sekali juga 12. Kemudian Az-Zalzalah kita baca 2 kali, satu khatam Quran.
ya 13, dan Fatihah 3 kali. Maknanya bagaikan kita dapat 1 kali khatam Quran. Jadi jumlah semua 14 kali. Ya. Jadi itu pulanglah pada kita macam mana cara kita nak buat. Jadi kalau boleh, ya kita perbanyakkan baca Quran. Jadi satu cara dia begini. Ya, termasuklah kalau kita nak baca Fatihah pun, ya, Fatihah boleh kita baca hafal senang. Kalau Yasin agak kelengkabut sikit. Kita baca Qul huwallah ulang-ulang banyak kali. Kalau kita baca dah berapa, katakan 9 kali, bagaikan kita sudah baca 3 kali. Khatam Quran 3 kali. Jadi perbanyakkanlah, ya. Kalau boleh hari ini, malam ni jangan tinggal qiyamul lail, bangun sekejap sembahyang, ya, sembahyang tahajud. Kalau tak boleh pun tahajud, memadailah sembahyang witir. Sembahyang witir 2 rakaat salam, kemudian bangun sembahyang pula 1 rakaat salam. Ataupun bawa ketiga-tiganya 3 rakaat sekali jalan. 3 rakaat tanpa ada tahiyat awal. Boleh juga 1 salam. Tapi yang eloknya terbaik 2 kali 2 rakaat salam, lepas itu 1 rakaat salam. Macam kita sembahyang tarawih, ujungnya penutup kita buat witir. Ya, begitulah keadaan kita sebenar. Dalam kehidupan kita ni kita mencari, ya, kesukaan yang Allah, ya, kehendaki. Jadi Allah amat suka kepada orang-orang yang sentiasa membaca Al-Quran, rajin dia membaca Quran. Ya, Allah puji dia, Allah suka orang macam ni. Baiklah, ya. Jadi di antara zikir yang paling baik untuk malam ni, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dia punya zikirnya. Ya, bawalah sebanyak apa yang boleh, bacalah sebanyak yang boleh, paling kurang 300 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir munajat. Kita bawa yang tu je. Tu sahabikan semua zikir munajat tu. Membaca dia subhanallah. Sebab disyariatkan, diminta kita membaca banyak yang tu. Kita berzikir kepada Allah sebab memuji Allah tak henti-henti kita pun. Baik. Kemudian pada malam ini juga jangan lupa, jangan tinggal, ya. Jangan tinggal sedekah. Kalau boleh perbanyakkan sedekah. Kita di sini di masjid ada tabung, elok tu. Ya. Memang cantik. Sedekahlah. Biar lebih daripada biasa. Kalau biasa kita bersedekah RM10, kali ini kita bubuh lebih daripada RM10. Ya, menandakan kita amat sayang kepada hari-hari yang istimewa ni. Hatta sampai ulama mengatakan 10 hari Zulhijjah awal ni lebih bagus daripada Ramadan Al-Mubarak tu. Ada tahap macam tu. Ya. Amalan-amalan dia Allah gandakan sampai 700 kali ganda. Daripada 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Malahan lebih lagi 11, 12, 13. Ya, sebab hari itu hari tasyrik. Hari orang sedang melontar. Jadi banyaklah amalan-amalan yang baik-baik mereka lakukan. Jadi kita meraihkan mereka di sana, kita juga tumpang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam pada itu juga bolehlah kita buat apa-apa yang sesuai. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, ini pun Allah amat suka. Ya, kita baca yang tu. Kemudian
Kita baca juga ya, kalau boleh takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Ya, kita berbanyakkan insya-Allah ya. Yang mana disebut sana kalimatan khafifatan fil lisan, dua kalimah yang ringan pada lidah menyebut, saqilatan fil mizan, tapi berat timbangannya ya, habibatan fir rahman, amat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jangan lupa kita pula nanti akan berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan pula, bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, iaitu hari raya. Jadi raya ni pun jangan lupa, satu lagi amalan yang sangat dituntut kepada kita. Sampai Nabi kata, kalau kamu tak buat, kamu jangan datang ziarahi masjidku. Nabi tak berapa setuju. Maknanya cuba kita tengok kita mampu tak. Kalau kita tak mampu, tak payahlah. Tapi kalau kita mampu, insya-Allah ya, boleh kita laksanakan. Tapi mungkin sekarang ni dah terlewat dah lah. Tak apalah, tahun depan kita pun ya, kita cari jalan untuk melaksanakan dia. Macam mana contoh? Kenapa? Macam mana cerita dia yang dikatakan ada kelebihan duit tu? Ya, 10, 11, 12. 10 raya haji, 11, 12, 13 hari tasyrik. Berapa kita ada duit? Kita ada duit tangan kita dalam bank ada berapa? Okey. Berapa perbelanjaan kita pada hari itu? 10, 11, 12, 13. Ya. Katakan sehari 100, 400 ringgit. 4 hari 400. Duit kita dalam bank tengok berapa? Ada 4,000 kata. Jadi kalau 4,000 tolak 400 tinggal 3,000 lebih. Ya. Untuk satu nama kurban takkan tak boleh buat. Jadi kalau orang macam itu tak mau buat, maka Nabi kata jangan ziarahi daku. Jangan ziarahi masjidku. Ya, kecil hati Nabi kat kita yang tak buat kurban. Jadi kalau boleh kita ni tiap tahun buat. Kalau mazhab Hanafi ya, kurban bagi mereka wajib. Kita sunat muakkad. Ya, sunat muakkad, sunat yang hampir wajib tapi tak wajib. Itulah dianya. Jadinya ya, mudah-mudahan ya kita, cumanya bila mana kita buat kurban jangan lupa niat. Kita tengok lembu kita, syarat nak niat tu macam mana? Kita nak tengok lembu tu dulu. Ni lembu tak ada, tak mau. Ya, lembu tu kena ada. Bila lembu tu dibawa, dah diikat dah di masjid, katakan di tempat yang sesuai, kita pun dah tahu dah. Bila jawatankuasa masjid bagi tahu, dia dah ada nombor. Nombor apa? Nombor 8. Kata tengok nombor 8. Oh tu dia. Oh ni dia lembu saya putih. Cantiklah putih. Ya. Kalau boleh pilih putih, semua cantik. Sebab itu yang terbaik. Putih warna dia. Kalau tak ada, bau kuning nombor 2. Tak ada juga, barulah campur-campur hitam kuning. Ya. Baiklah. Kita nampak kita punya lembu kita yang tu, kita pun terus ya berniat di hadapan Allah. Tak apalah, mungkin ada sehari lagi ke 2 hari lagi ke, lembu dah datang dah, tak apa. Kita ada yang menjaganya, kita pun terus berniat itu, ya Allah ya Tuhanku, inilah kurban 1/7 daripada lembu ini adalah panggu kurbanku. Terimalah kurbanku ini ya Allah, itu dia. Ataupun ya Allah ya Tuhan, lembu ini datang kepunyaanmu, lembu ini datang darimu, lembu ini ciptaanmu, aku kembalikan kepadamu melalui ibadah kurban. Terimalah ya Allah ibadah aku. Nabi suruh kita tengok, sampai Nabi panggil isteri anak-anak baginda, iaitu Sayyidina Fatimah, pergi tengok sendiri turun darah tu. Bila sembelih saja darah tu menitis ke bawah, jatuh sebelum sampai ke bumi lagi, Allah ampunkan dosa kita dah. Itu dia. Tengok tu, darah tu jatuh dah ke bumi. Ya, bila sampai saja ke bumi, dosa kita dah diampunkan oleh Allah.
Jadi alangkah beruntungnya kita yang menunaikan ibadah ni. Dan ibadah ni sebenarnya bukannya seumur hidup sekali. Kalau boleh every year, tiap-tiap tahun kita buat. Sediakan duit setiap bulan, kumpul duit. Paling kurang katakan RM50, RM60, 6 kali 12, dapatlah lebih kurang. Setahun cukup. Kita pun bagi duit kepada jawatankuasa masjid untuk uruskan. Tapi kita berangkat di situ. Kita jumpa kepada bendahari. Ini ibadah bila ibadah kita kena berangkat. Jumpa bendahari masjid ataupun mungkin pengurusi korban, tak kiralah siapa, salah seorang kena ada. Kemudian pun kita pun berjabat tangan, shake hand ataupun ambil kertas baca siap-siap dah. Kita pun baca saja. Dengan ini saya Ismail bin Anang menyerahkan wang kepada Tuan selaku bendahari masjid sebanyak berapa? RM700 sebagai panggu untuk penyembelihan kurban 1/7 untuk membeli, menyembelih, melapah dan membedakannya. Saya serahkan kepada Tuan semua ni. Dia pun saya terima katanya. Cukuplah. Dia kata bendahari kata saya terima pun dah cukup. Maknanya ada muqabalah, maksudnya di situ ada ibadah dah tu. Iaitu ibadah. Lepas tu bila mana kita dah nampak lembu dia dah ada dah. Nampak lembu dah ada, kita pun terus tengok lembu tu, ya Allah ya Tuhanku, inilah dia kurbanku. 1/7 daripada panggung ini adalah untuk aku. Kerana itu ya Allah, terimalah kurbanku ini. Itu niat kita. Kalau tak ada niat macam tu, tak sah kurban. Jadi kita kena buat macam tu. Kalau kita tak ada lembu dia, susah sikit lah. Lembu kena ada. Nak cepat datang, senang kita pun. Mungkin tuan-tuan pun dah ada lembu, tapi mungkin tempat lain, tak apalah. Itu pandai-pandai lah nanti macam mana cara kita nak berniat. Niat tu penting. Kemudian setelah itu pastikan juga kurban tadi ni, adakah kurban nazar atau kurban sunat biasa saja. Kalau berkurban sunat biasa tak ada masalah. Kalau kurban nazar, pastikan dia tidak makan dagingnya. Dan orang di bawah tanggungannya pun tak boleh makan juga. Siapa? Isteri dia, anak-anak dia tak boleh. Nazar. Contoh nazar kata, kalau isteri saya melahirkan anak, nanti lelaki sehat, lelaki dia tak tu, sehat, InsyaAllah saya akan sembelih lembu. Betul rupanya. Dapat lelaki sehat, elok. Dia punya seronok tak kira. Beli lembu seekor 4,200. Kami pun beli lembu di sini ni. Di kamp tahanan. Ada rupanya sana jual. Macam nasib baiklah tidak melepas kami. Nasib baik di sini ada. Dia hantar katanya nanti. Tak apalah yang tu. Kemudian jangan lupa juga, kalau sekiranya termakan, sedangkan kita tak layak makan, kita termakan. Kita termakan berapa suap. Dan anak-anak kita makan, isteri kita pun makan. Lagi siapa? Orang di bawah jagaan kita, siapa lagi? Ada ayah kita, mak kita. Kalau ayah mak kita, dia bukannya makan di bawah jagaan kita, dia ada sendiri. Depa duit ada, pencen ada, jadi tak ada masalah. Maka kalau macam tu, depa ni berdua ayah mak tak ada apa-apa. Kalau misal kata kita buat kurban, mereka boleh makan. Kalau kita buat kurban wajib, nazar macam tadi, kita tak boleh makan. Mereka boleh makan tak? Mereka boleh, sebab mereka bukannya di bawah jagaan kita. Mereka sendiri bebas. Mereka sendiri. Jadi ayah mak kita boleh ambil panggu tu. Panggu tu kalau nak ambil makan, boleh. Tapi kita ni kita tak boleh. Kita ambil panggu orang lain. Ramai yang buat kurban, kita ambil panggu orang lain. Itu cerita dia. Jadi masalah kurban ini insya-Allah tuan-tuan pun faham. Tapi ingat, ini ibadah sebenarnya.
Bila ibadah kita buat elok-elok, ya, biar berilmu dan kita laksanakan dengan cara yang baik. Dan jangan ada upah situ tak mau, tidak ada upah. Ya, kok nanti ada yang nak ambil katanya, kalau saya menyembelih kepala lembu ni saya punya. Oh, jadi orang pun ambil kepala bagi terus. Yang kau ni saya melapah ada. Kalau saya melapah ekor lembu saya punya. Ya, bagi ekor lembu. Ya, itu nama upah haram. Kalau macam ni keadaan dia kena ganti balik. Dia kena ganti balik. Susah nak ganti tu. Ya, kalau kepala lembu macam mana nak ganti? Nak nilai daging susah juga. Ekor lembu pun susah juga. Ya, bukannya besar banyak sangat. Tapi susah kita nak mencari. Tapi kalau boleh, ya, cari yang bukannya yang diharamkan kita makan. Sebenarnya, ya, buat kurban ini hanya khusus, ya, untuk sama-sama kita gotong royong melaksanakannya. Lepas itu kita bagi-bagi, masing-masing seorang sikit, seorang bawa balik. Itulah keadaan. Ataupun, ya, ada kumpulan dia. Katakan kalau nak bagi kepada Sungai Relung berapa, nak bagi Kampung Pasir berapa, kemudian kem tahanan pula ada juga di sana masuk berapa. Jadi dah tahu dah berapa semua, terus dia bagi-bagikan. Ya, tak dapat kita nak buat 2 kilo seorang, bagi sekilo masing-masing. Ya, itu keadaan dia. Macam kami pula di tempat saya tu, insya-Allah paling banyak nampak tahun ni dapat 10 ekor. Dapat 10 masing-masing, ya, 7 orang. Cepat je. Main WhatsApp je. Ya, berapa orang siapa nak bagi tahu ni nak buat kurban. Dalam jangka masa 3 hari ya, dah dapat 9. Lepas tu bagi 10 tu ada pula pak mentua kawan tu. Pak mentua dia nak buat juga kurban di sini. Tak apalah kata. Jadi 10, begitulah. Tapi itulah ya, tidak nama ibadah kalau kita tidak berniat. Jadi kena ada niat beribadah tadi ni. Sunat kalau boleh waktu nak sembelih tu, panggil semua datang. Ke-7 orang tu yang nak kurban datang. Lepas tu terus, ya, tukang sembelih didik mereka. Okey, pegang semua orang, pegang binatang kurban. Dah berikat ni, yang tak berikat jangan. Yang berikat dah berikat siap. Kemudian sentuh binatang tu, sunat sentuh. Lepas tu terus, ya Allah, ya Tuhanku, inilah kurbanku, kurban sunat untuk aku. Terimalah kurban aku ini, ya Allah. Habis, kita pun tinggal tempat tu. Duduk jauh-jauh tengok. Sunat berada waktu penyembelihan. Tapi kalau tak mau, tak ada masalah, ya, boleh. Ya, berniatlah sendiri. Wallahu alam. Kemudian selain pada kurban, masa kurban ni panjang ya, pasal dia 4 hari. Raya haji, selepas bermula pada selesai saja khutbah yang ringkas. Lepas sembahyang 2 rakaat, khutbah ringkas 2 kali, macam berjemaah je lah, tapi ringkas. Ya, pendek je. Kalau nak cepat dah, kalau banyak banyak. Lepas tu, habis saja, terus mula kurban. Itu dia. Habis bila? Habis dia 10, 11, 12, 13. Raya kita hari apa? Ahad ya? Okey. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Rabu tu hari, Rabu tu waktu Maghrib. Masuk Maghrib habis masa dia. Jadi itulah keadaan. Jadinya kita diberi peluang untuk menunaikan ibadah kurban tadi ni pada hari-hari berkenaan. Makruh kalau kita menyembelih pada waktu malam. Buat pada waktu siang. Ya. Wallahu alam. Saya minta maaf banyak saya gunakan kesempatan ya bincang perkara ni. Saya rasa yang ni bagus juga untuk kita sama-sama mengingat balik. Dan juga saya minta maaf juga sebab
Ya, sebenarnya saya ni pun tak apa sihat sikit, tapi boleh lah. Ya, sayang juga rasanya kalau tak datang. Jadi kena cari jalan juga datang untuk pengajian kita. Kerana dah banyak juga berapa hari saya tinggal pun sebab mata saya ada masalah. Dia selaput lampau belah kanan ni. Jadi bawa pergi ke klinik, proses semua, alhamdulillah mata cerah dah lah. Cerah sikit, cumanya dia tak seimbang. Sini kurang, sini kuat, sini bagus. Ya, yang tempat bedahan tu bagus, cerah, cantik. Kalau kita buat gitu mau cantik, tapi dia masih kabur lagi, tak berapa sharp kata orang. Kalau sini tak ada masalah, boleh, tapi kabur sikit. Sini cerah, tapi dia tak sharp sangat. Tak tahu, kalau tak boleh juga, baru saya pakai cermata lain nanti pakai insyaAllah. Jadi saya minta maaf banyaklah ya. Wallahu alam. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain aminin. Bab tarkul wudu min qublah. Ada, betul. Nombor 318. Betul ya? 318. Yang sudah kita dah bincangkan dah tentang bersentuh lelaki dengan perempuan, hukumnya batal ya, batal wudu. Dah kita bincang. Termasuk ada yang bertanya, bagaimana cara kita kalau bersentuh dengan budak-budak? Dia bukan anak kita, perempuan, tapi comel ke main dia. Tu kalau comel tu ya, sampai kita pun ada rasa geram tengok, ya, elok lah kata, batal ya. Kalau ada perasaan nafsu bila kita nak sentuh dia, sebab dia lawa, cantik, pada umur dia baru 7 tahun 7 tahun baru, sentuh batal ya, batal wudu kita. Dia pun batal wudu, kita pun batal wudu. Tu bagi perempuan lah ya. Tapi kalau lelaki, biasalah ya, lelaki dengan perempuan ni, lelaki tu kira-kira umur 14 tahun ke atas. Wallahu alam. Okey, terus saja kita pada tarkul wudu min qublah. Maksudnya pada menyatakan meninggalkan mengambil air sembahyang daripada sebab mengucuk isteri, cium isteri saja. Bagaimana? Bolehkah? Isteri kita halal bagi kita, tapi ya, kalau sekiranya sampai sentuhan ni macam mana? Ya, ketahui ulimu kiranya ya saudaraku, adalah yang masyhur dan yang muqarrar pada mazhab Syafi'i dan lainnya, bahawasanya bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan dan tiada berlapik batal air sembahyang. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Sentuh batal. Sebab jelas Allah sebut aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Bila mana kamu menyentuh perempuan, aula mastumun nisa ya, tapi ada ulama lain, mazhab lain, aula mastumun nisa atau kamu menyentuh perempuan, ini bukannya sentuh, kata mazhab Hanafi ya, bukan sentuh, tapi itu adalah satu daripada istilah bahasa Arab yang menyebut, yang memberi makna melakukan hubungan kelamin ya, melakukan hubungan jima dengan isteri, aula mastumun nisa. Falam tajidu ma'a, tapi tak jumpa air, nak mandi wajib, tak ada air. Fatayammamu sa'idan tayyiba, maka bertayamumlah kamu ya dengan tanah yang suci. Tu ganti dia. Jadi ya, tentang sentuh tadi ni
berbagai-bagai ulama. Siapa juga macam Quran dah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak disentuh Quran itu melainkan orang yang suci. Maka di situ ada beberapa pendapat ulama. Maksudnya kenapa Quran tak disentuh melainkan orang yang suci? Ya, kalau ikut mazhab kita Syafi'i, sentuh itu maksudnya sentuh macam kita pegang Quran, ya, atau sentuh dah tu pegang. Ada wuduk tak apa. Tak ada wuduk, haram, berdosa. Ya, tak boleh. Jadi itu pendapat Imam Syafi'i. Aula mastumun nisa, sentuh perempuan. Tadi saya kata sentuh Quran. Tapi ada ulama lain mengatakan sentuh Quran tu bukannya macam tu maksud dia. Ya. Bukan sentuh Quran tu. Macam mana la yamassuhu illal mutahharun. Maksud di situ ialah Quran itu, ya, Quran itu diambil, disentuh, dipegang oleh bukannya orang koman-koman, bukan orang yang lekeh-lekeh, tapi malaikat Jibril yang mengambil daripada Lauh Mahfuz, bawa terus ke langit dunia. Daripada langit dunia bawa terus jumpa Nabi SAW sedikit demi sedikit, selesai sampai habis. Itu maksud dia. Itu kata. Kemudian ada juga pendapat yang lain mengatakan maksud sentuh tadi ni bukan sentuh macam tu. Ya, bukan sentuh orang Islam tak ada masalah. Ya. Tapi maksud di situ ialah tidak boleh disentuh oleh orang kafir. Tak boleh disentuh oleh. Jadi 3 pendapat ulama di situ tentang la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak boleh disentuh Quran itu melainkan orang yang suci. Jadi maksud suci yang pertama yang mengambil Quran itu adalah Jibril. Itu maksud dia, itu yang dimaksudkan. Kemudian Imam Syafi'i kata sentuh itu ialah sentuh Quran, nak pegang Quran, nak baca Quran tak apalah kalau dia hafal. Tapi kalau dia nak pegang Quran, nak buka, nak belek cukup, pastikan dia ada wuduk. Kemudian satu lagi mazhab yang lain mengatakan pula lain, katanya bukan itu. Maksudnya Quran itu diturunkan dan mesti diterima oleh orang Islam, bukannya untuk orang kafir. Orang kafir najis. Jadi dipegang oleh orang Islam. Jadi itu adalah 3 pendapat itu. Jadi di sini maka sekarang telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis yang menunjukkan, ya, ulang balik atas sikit lagi, bahwasanya bersentuh kulit laki-laki dan kulit perempuan dengan tiada berlapik batal air sembahyang. Ini mazhab Syafi'i. Dan juga pendapat-pendapat yang masyhur mengatakan bahawa bersentuh lelaki perempuan tidak berlapik batal, kecuali kalau sentuh bukan kulit, sentuh rambut, sentuh gigi, sentuh kuku, itu tak batal. Ya, yang itu tak batal. Tapi kalau tersentuh kulit, batal. Ya, baik, sambung balik. Maka sekarang telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis yang menunjukkan tiada batal bersentuh laki-laki dan isteri itu akan wuduk. Ya, tak batal wuduk kita. Boleh ke pakai ni? Kita baca lagi. Tetapi akhirnya hadis ini diterangkannya dhaif. Hadis ini dhaif, maknanya tak layak untuk dijadikan sebagai sandaran untuk meletakkan hukum. Kita ada pakai. Dan tiada boleh dikuat-kuasakan, ya, hujah dengannya, tak boleh digunakan sebagai, ya, hujah. Jadi kita faham di sini, walaupun tidak, ya, tidak apa kata orang ni, tidak boleh kita mesti ada wuduk kalau sentuh laki perempuan, menyebabkan dia kita batal, ya, batal. Tapi dalam hadis ini disebut katanya dhaif. Jadi untuk mencambahkan ilmu kat kita, memahami bahawa sentuh laki perempuan itu tanpa lapik batal.
Cumanya mazhab Hanafi satu lagi, sentuh lelaki perempuan yang ajnabi, ya bukannya mahram, ya sentuh lelaki perempuan yang ajnabi, ya tanpa berlapik dengan nafsu, maka batal. Tapi kalau tak ada apa-apa, dia tidak ada nafsu. Ada seorang kawan saya, dia pergi ke Hajar Aswad, berebut ambil Hajar Aswad tu. Waktu dia kucup Hajar Aswad, mai orang lain pula kucup pipi dia pula dah. Kena kabut dia. Perempuan pula tu, dia tak dapat. Jadi mana-mana je dia berderah dia. Dia terpaksa dia mengelak lari cepat dia bagi kawan tu pula. Perempuan jadi ni. Jadi kalau itu cara macam tu, ya, kalau dengan nafsu, kalau kita memang batal wuduk kita, habislah. Kalau kita nak tawaf lagi, tak habis lagi pusingan tawaf kita pergi ke situ. Jawabnya kena jadi macam tu. Aksiden dengan orang perempuan walau tua sekalipun, ya, jawabnya batal wuduk kita. Ya, jadi untuk makluman kita bersama, ada satu pendapat daripada ulama-ulama, Imam Syafi'i juga, anak murid Imam Syafi'i, dalam kitab, ya, ada kitabnya yang dipegang oleh tabung haji, bahawa kita boleh menunaikan tawaf. Untuk nak tawaf di Kaabah, turun daripada hotel dan hingga sampai ke tawaf tadi, dan kemudian kita pun tawaf terus sampai selesai, ya. Kalau berlaku aksiden, berlaku sentuhan antara lelaki perempuan, tak batal. Tapi nawaitunya kita sentuh tidak ada niat nafsu. Jadi kalau tadi dia tengah kucuk Hajar Aswad, mai kawan ni kucuk pipi dia pula, dia salah langkah, dia pun mengelak lari, ya, batal ke? Kalau dia tak batal. Tapi ya, kalau kita rasa tak yakin, kita kena ambil wuduk lah di belakang tu. Tak jauh situ ada di belakang tempat wuduk, air zam-zam digunakan untuk wuduk. Jadi ya, untuk ini orang yang nak menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji, biasa gitulah, daripada hotel turun nak pergi tawaf, ya, mereka terus saja. Kalau sentuhan berlaku antara suami isteri tanpa ada niat apa-apa, tersentuh katakan, tak batal, jalan terus, ya, sampailah selesai tawaf. Tawaf saja. Yang lain kena, kalau nak sembahyang ada kena ambil wuduk lain. Ya. Baik. Masuk waktu dah ni kot. Kata Abu Isa an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qil wasallam sallallahu alaihi wasallam qublah ba'da nasaihi thumma kharaja ila salah walam yatawadda. Ini Aisyah beritahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap, ia akan setiap isterinya, ya, pada halnya baginda ia ada air sembahyang, kemudian keluar ia sembahyang dan tiada ia mengambil wudu, ya. Qala Arwah, ya, qultu min hiya illa anta qala fadhahakat. Maksudnya kita kata Marwah apa tadi, Arwah, ya, kataku bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha, siapa ia kena kucup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain daripada engkau, kata
Kemudian pada apakala Sayyidina Aisyah mendengarnya, katanya demikian, maka tertawa ia. Jadi kesudahannya, ya, kesimpulannya, hadis ini dianggap sebagai hadis dhaif, hadis yang lemah, tak boleh jadikan sebagai sandaran nak berbincang, nak berbahas, dan juga dianggap sebagai tidak boleh dikuatkan untuk meletakkan hukum, mengatakan bahawa Nabi SAW ya kucup isteri, lepas tu kucup lagi isteri, ramai isteri, ya. Sebenarnya baginda SAW, isteri baginda ada mengatakan 11 orang, ada mengatakan 14 orang. Jadi yang banyak tadi pun, kalau banyak pun, itu memang hak Rasulullah. Dia ada kelebihan tersendiri. Jadi kita tak usahlah ikut yang tu. Ya, tapi bagaimanapun tentang ibadah-ibadah, biasanya Nabi SAW ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu pun kadang-kadang ada juga yang tidak, ya. Contohnya sembahyang. Sahabat-sahabat ramai tunggu nak sembahyang isyak, tapi Nabi tak keluar lagi. Ya, pintu baginda situ katakan, tak keluar lagi. Jadi sahabat-sahabat tunggu Nabi SAW. Kemudian dah tunggu, dah jauh hari dah. Dan lebih dah ada pukul 9, pukul 10, pukul 11 dah pun. Ya, tak keluar juga. Lama-kelamaan sampai ada yang terlena tidur pun ada. Ya, dan baru Nabi sampai. Bila Nabi sampai, Nabi pun terus qom bangun. Semua sembahyang lagi, bangun sembahyang semua. Padahal ramai di kalangan mereka yang terlena tidur, tapi Nabi suruh sembahyang. Ya, awak Nabi tak nampak ke apa yang berlaku? Mungkin ini merupakan satu keistimewaan baginda. Kalau baginda suruh sembahyang, sembahyanglah. Ya, ini dia keistimewaan kepada Rasulullah. Jadi yang ni pun, ya, hanya sebagai kita anggap sebagai keistimewaan bagi Rasulullah. Ya, walaupun ya kalau ikutnya batal, tapi nak bagi Nabi SAW, Allah beri kelebihan pada baginda. Itulah dia. Baik, kita cukup takat dulu. 319, mengucup isteri batalkah wuduk? Panjang tak? Mengucup isteri batalkah wuduk, kata Abu Isa, dan sungguhnya diriwayatkan seumpama hadis Aisyah dalam masalah 318 itu daripada bukan seorang daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan at-tabi'in, dan ialah qaul Sufyan al-Thawri dan juga ahli Kufah. Kata mereka itu, tiada batal wuduk mengucup perempuan itu. Dan kata Malik bin Anas dan juga Al-Auza'i dan Asy-Syafi'i dan Ahad dan Ishaq batal dengan sebabnya. Jadi kucup isteri ini batal. Ya, batal kita punya ni. Ini berpandu kepada imam kita Asy-Syafi'i, As-Sawri dan Sufyan tadilah. Kemudian apalagi disebut, dan ialah perkataan yang bukan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tabi'in. Dan at-tabi'in, betul. Ya, tabi'in maknanya bukan daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi, sebab dia ni adalah orang yang kemudian, yang kebanyakan mereka ni hanya mengenali sahabat-sahabat Nabi. Kadang-kadang tak jumpa pun. Ya, kalau pun sigar sahabah, ya, maknanya sahabat yang kecil, masa tu kecil lagi. Dan hanya sahaja telah meninggal oleh ashab kita akan hadis Aisyah pada ini, kerana bahasanya tiada sah ia di sisi mereka itu. Jadi ya, Imam Syafi'i dan juga sahabat-sahabat yang lain mengatakan apa yang Sayyidina Aisyah sebut tu, ya, tak begitu tidak begitu kukuh, sebab ada gelak ketawa pula tu, jadi mungkin melawak agaknya. Akan hal isnad telah dhaif
Mana isnad ni maknanya yang menyampaikan berita ni pun dhaif. Mendaifkan dia oleh beberapa orang ahli hadis akan dia. Jadi bila ahli hadis pun mengatakan dhaif juga sama, maka dengan itu kita tak boleh pakai pendapat ni. Jadi kita tolak pendapat ini berpandukan kepada Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa hadis itu dhaif dan tak layak digunakan. Jadi apa-apa pun kita kena ambil tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu bahawa ada satu pendapat mengatakan bahawa sembahyang tadi ini tidak batal, wuduk tidak batal bila mencium isteri katakan. Jadi jawabnya batal wuduk. Itu tetap. Jadi pendapat-pendapat tadi hadis dhaif sahaja. Wallahu a'lam. Insya-Allah yang akan datang kita baca pula nanti 320. Bersentuh laki-laki dengan perempuan. Ini sentuh pula bagaimana ni? Sentuh tidak berlapik ya, bukan berlapik. Sentuh dengan tangan tak berlapik, ya batal juga tu pun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.